Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar tuan-tuan dan puan yang di luar sana yang sedang mengikuti program live kita pada pagi ini. Semoga Allah berkati kehidupan anda semua. Dan hari ini kita ada satu tajuk yang hebat, kita ada satu tokoh yang hebat, kita ada satu benda misi yang penting untuk hari ini bagi kita rania-rania, rakan niaga, syarikat Anak Edah Salim Berhad, ya. Dan kebiasaannya kita mula program kita pada hari Sabtu, ya. Tapi alhamdulillah sebab hari ini ada satu sesi yang sangat istimewa, jadi kita buat pada hari Khamis, ya, hari Khamis hari ini, ya, dan pukul 11 pagi. Dan saya yakin, alhamdulillah, walaupun kita baru mula dah tengok dah lebih pada 30 orang, ya. Dan mohon share lagi, ya, like dan share supaya lebih ramai dapat ikuti majlis ilmu kita pada pagi ini. Ya, tokoh yang kita tunggu, ya, tokoh yang amat istimewa pada pagi ini sudah berada di talian kita. InsyaAllah akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Ya, tolong share lagi supaya lebih ramai dapat ambil manfaat majlis ilmu kita pada petang ini, ya. Pada tengah hari ini. Ya, silakan. Ya, kongsi lagi, insyaAllah. Ya, dah bertambah dah tu, ya. Ya, share lagi. Saya tengok, wah, dah ramai dah ni. Apa khabar semua? Tulis sikit, komen sikit. Apa khabar anda di sana? Ya. Waalaikumsalam, Siti Mariam, ya. Ya, Puan Nur Raihan. Ya, anda ikuti program kita daripada mana, ya? Cuba tulis sikit komen di bawah tu. Daripada mana anda ikuti program kita pada pagi ini, ya? Mungkin ada yang di sekolah tu. Okey, ya, mungkin ada yang di rumah, ya, mungkin ada yang di pejabat. Ya. Ya, Assalamualaikum dan pagi para usahawan first class semua, ya, daripada Puan Hasnizah Hassan, ya. Kita punya kita kata pengarah eksekutif kita, ya. Ya, Puan Hajah Rahana, ya, ada saja juga, ya, sedang menunggu satu sesi yang sangat istimewa pagi ini. Ya, share lagi, dah meningkat. Ya, mohon share lagi supaya lebih ramai orang dapat ikuti program kita di Facebook page kita Sarikama HQ, ya. Tolong share. Ya, supaya lebih ramai. Ya, alhamdulillah, ya, Kak Ruby, ya, daripada Pulau Pinang. Ya, Kak Ruby daripada Pulau Pinang. Yang lain-lain di mana ni? Ada yang wakil kita daripada Kelantan? Ada. Ya, Puan Haji Akiah pun ada, ya. Alhamdulillah. Ya, Cik Puan Ismail, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, anda daripada mana anda ikuti siaran ini? Daripada Pulau Pinang? Daripada Johor? Daripada Kelantan? Ya, tulis, saya nak tengok. Berapa ramai, ya, audien kita, ya, rania-rania rakan niaga Anak Edah yang sedang mengikuti program kita pada pagi ini, ya. Ya, tuliskan, kita nak tengok. Alhamdulillah, ya. Wah, daripada Kuantan clear, ya. Puan Izzatul. Ya, ini antara kita punya, kita kata apa, follower kita yang ikut rapat-rapat dengan leader-leader semua, ya. Oh, Kuantan clear. Wah, Puan Hafizah daripada Melaka, ya. Alhamdulillah. Ya, lagi, ya, kita tunggu sampai 50. Ya, naikkan sikit lagi, ya. Kak Wan daripada Terengganu, alhamdulillah, ya. Kak Ifah daripada Johor, alhamdulillah. Datuk Mestis Onok ni, satu Malaysia. Sabah Sarawak ada. Kita ada juga wakil, ya, daripada Sabah dan Sarawak, ya, Shah Alam, Cik Nisa, ya, Nisa Zuana Ataruddin, ya. Wah, Subang, okey, alhamdulillah, ya. Terima kasih sebab mengikuti program kita. Ya, Puan Rupiah, ya, daripada Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Wah, ramai ni. Daripada Amerika ada kan? Daripada Amerika ada yang tanya tu. Daripada Amerika ada kan? Kita tunggu, ya. Okey, alhamdulillah, ya, dah mencecah lebih daripada 50 orang setakat ni, dan saya tengok share pun dah banyak. Jadi saya rasa kita mulakan terus sebab tajuk hari ini tajuk yang sangat penting. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya dengan sukacita, ya, dengan rasa hormat, ya, ingin menjemput dan mempersilakan tokoh yang sangat kita hormati. Saya ingat lagi daripada saya kecil sampai besar, ya, dah angka 5 siri pun Datuk masih lagi steady, ya. Masih sentiasa senyum, masih nampak kacak, nampak segak dan maintain, dan saya suka, dengan Datuk, memang seorang idola saya, ya.
Jadi dengan segala sukacitanya kita menjemputlah yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah untuk bersama-sama kita dalam sesi motivasi eksekutif pada pagi ini. Dengan segala sukacitanya dipersilakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Cikgu Rosman dan sahabat-sahabat daripada Anak Edar ya. Kalau tadi ada sebut 2-3 orang yang saya selalu follow, Puan Hasniza Hasan ya, saya follow dia punya Facebook, dan saya banyak juga kutip dan curi dia punya kata-kata hikmat mutiara, kadang-kadang tanpa izin, tapi saya cara umumnya minta izin cara umum lah. Betul. Itu buah besar kami tu, Doktor. Itulah dia luar biasa hebat ya. Alhamdulillah, tahniah. Dan terima kasih pada semualah ya yang membawa saya ke program ni ialah Hajah Kia. Ya, betul, Hajah Kia. Walaupun orang baru dalam Anak Edar, tapi dia orang lama dalam bisnes ini, dahsyat ya. Betul. Kawan saya sejak saya muda lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Anak Edar Senang Berhad. Terima kasih semua sahabat yang dapat bersama. Dan seperti kata Cikgu Rosman cakap tadi, tolong war-warkan pada sahabat-sahabat yang kadang-kadang terlepas pandang ataupun tak sedar ataupun tak perasan kita dah mula. Sebab bila kita pesan pada kawan-kawan lain untuk sama-sama dapat mencuplik ilmu, kita akan dapat pahala. Kita juga dapat pahala di samping dapat kehebatan ya, sebab Nabi bersabda, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Jangan dapat seorang-seorang aja ya. Bila kita ajak ramai kawan untuk sama-sama ya, kata tu masuk ke laman ilmu ya, bicara ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan dapat kekuatan. Allah akan beri kita kekuatan, rahmat, hidayat untuk kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat. Itu dia cantiknya kalau kita kongsi dengan orang lain ya. Kenapa tak buat hari Sabtu macam biasa? Sebab hari ini hari lahir saya. Jadi, ya ke? Itu sebabnya saya bukan saja memilih hari ini ataupun Anak Edar pilih, tetapi ialah berbetulan hari ini hari lahir saya. Dah bangka dah 69 tahun. Ya Allah. Masya Allah ya. Tapi itulah orang kata dari belakang dia kata saya nampak macam Zul Arifin Cikgu, dari belakang lah. Dari belakang. Dari depan memang. Allahu Akbar. Baik. Kelihatan muda. Allah Akbar. Dah habis muda Cikgu, dah habis muda. Saya orang yang habis handsome. Kalau habis handsome kat Malaysia saya lah dah habis handsome-nya. Betul. Sebab saya ingat macam ni, daripada kecil saya tengok Datuk. Sekarang saya tengok Datuk masih macam tu. Memang ganteng. Allah. Astaghfirullahaladzim. Masa Cikgu nampak saya dah maksimum tuanya, jadi dia dah tak boleh tua lagi dah. Jadi itu kata keberkatan dalam usia kan. Allah. Itu yang kita kata kan. Jadi kita selalu berdoa semoga Allah berikan kita keberkatan dalam usia kan. Betul, jadi hari ini Datuk, ini tajuk yang penting lah ya. Kita nak Datuk bantu kita, beri motivasi, kongsikan bagaimana tips, bagaimana cara untuk kita nak boleh keberkatan dalam perniagaan. Sebab sekadar untuk makluman Datuk dan kawan-kawan semua ya, pengasas Anak Edar Senang Berhad yang Allahyarham Tuan Haji Osman Omar dan Puan Hadiah Isa Omar dia arwah Haji Osman pernah tanya saya 30 tahun lepas. Dia tanya saya Datuk, dia tanya, cikgu niaga ni apa yang cikgu sasarkan? Berapa banyak bonus yang cikgu dapat? Jadi saya pun sebutlah sasaran saya dalam bentuk RM berapa saya nak dapat. Tapi rupanya Allahyarham Tuan Haji Osman dia kata, cuba cikgu ubah cara fikir cikgu. Cikgu berazam untuk fikir berapa cikgu nak bayar zakat tahun depan. Allah. Nampak tak? Kita nampak RM tapi dia suruh kita tukar. Berapa banyak zakat yang kita nak keluarkan. Ini 30 tahun lepas. Allah pengasas kita cakap kat saya tu. Sebab saya join tahun 91. Ya, dia tanya saya, Allah kan. Jadi kita nak keberkatan tu sendiri, dan orang selalu tanya saya, kenapa cikgu join bisnes Anak Edar? Saya kata salah satu faktornya saya tidur, saya lena. Kan betul. Saya tidur, saya lena. Kan, artinya kita yakin di segi keberkatan di sini, dan saya pun tengok Datuk banyak. Jadi saya nak serahkan sesi ini pada Datuk,
mungkin Dato' dapat kongsi tips berapa langkah bijak, 25 langkah bijak mencari keberkatan dalam perniagaan. Moga kita dapat ambil lah mutiara-mutiara ilmu yang Dato' dapat kongsikan pagi ini. Jadi dengan sekarang saya serahkan sesi ini pada Dato'. Baik cikgu, terima kasih. Alhamdulillah, syukur tahniah ya. Jazakallah khairan katsirah. Pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah ya, dengan sebab izin Allah kita dapat bersama pada pagi ini, pagi yang mulia ini, sebab hari Khamis ialah hari yang sunnah untuk kita bermusafir, untuk kita berhijrah, untuk kita berjalan, travel ya. Untuk travel ikut sunnahnya hari Khamis ya. So hari ini mula-mula kita nak travel, kita nak hijrah, kita nak transformasi diri kita. Kita nak berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ini perjalanan, sebab hidup kita adalah work in progress. Hidup kita ni adalah perjalanan yang belum tamat selagi kita belum meninggal dunia. Ingat, Rasulullah SAW tak pernah bersara sampai wafat. Jadi saya nak minta tuan-puan dan saya, jangan bersara sampai wafat. Tetapi betul, seperti contoh yang Cikgu Osman sebut tadi tu, Cikgu Rosman sebut tentang apa yang Allahyarham Haji Osman Omar pesan. Bila kita kejar akhirat, maka dunia akan kejar kita. Tetapi kalau kita sibuk nak kejar dunia, kita akan penat. Dunia lari semakin laju dan kita tak akan terkejar. Ya, kita akan penat, mudah kita burn out, mudah kita patah semangat. Sebenarnya yang tamsil yang selalu kita terima ialah bila kita pergi ke kedai, pergi kedai minum pagi-pagi, kedai Melayu, kedai Jawa, kedai mamak, kedai Banjar, tak kisahlah kedai apa pun. Bila kita minta satu gelas, kita akan dapat gelas. Gelas kosong lah. Tapi kalau kita teh tarik satu, tak teh tarik satu, dengan sendirinya bila kita minta teh tarik, maka kita akan dapat teh tarik dalam gelas. Bila kita minta teh tarik, kita dapat gelas, kita dapat air. Tapi kalau minta gelas saja, kita akan dapat gelas kosong. Sama juga bila kita nak cuba kejar dunia. Berapa bonus yang cikgu nak? Saya nak dapat bonus kita kata 10,000 sebulan. Itu nak minta gelas tu. Minta gelas tu. Tapi kalau berapa banyak zakat yang kita nak bayar, Masya Allah. Bila banyak zakat yang kita nak bayar, itu kita dah minta air teh tarik tadi. Itu tamsilnya. So itu keberkatan. Dan bila kita dapat keberkatan, maka yang sedikit akan jadi cukup, yang banyak akan melimpah ruah dan dapat kita kongsi dengan orang lain insya-Allah. Baik. So pertamanya tadi dah kita bersyukur kepada Allah. Keduanya terima kasih dan tahniah pada Anak Aidar yang sudi menyebut saya. Dah lama tak jemput, tapi syukur kita dapat bersama semula. Dan tahniah kepada semua yang dapat. Dan saya minta yang dah hadir ni kalau boleh masih belum terlewat, tolong beritahu kawan-kawan lain nak buat watch party pun silakan dan panggil. Akan beritahu sahabat lain yang mungkin belum lagi dapat bersama dengan kita. Mungkin orang yang warga Anak Aidar ataupun yang masih mencari-cari, yang mungkin yang dapat diberhentikan pasal PKP ni, yang tak ada kerja ataupun yang nak menambah pendapatan, why not ajak mereka sama-sama dapat bersama-sama dalam laman ilmu kita pagi ni. Dan tahniah pada mereka yang telah dapat bersama, dan tahniah pada mereka yang dapat mengajak sahabat-sahabat yang lain, mengingatkan sahabat-sahabat lain untuk sama-sama. Baik. So itu satu perkara. So langkah pertama ataupun perkara pertama yang kita nak buat untuk dapat membuat langkah-langkah bijak untuk mencari keberkatan ialah, yang penting matlamatnya apa? Matlamat hidup itu apa? So hari ini kita bintang matlamat bicara ilmu ni. Matlamat bicara ilmu yang kita akan buat sekarang sampai langkah-langkah bijak. Okey, katalah sejam lebih lah Jadi kita bagi bonus, jangan takut. Hari ini hari birthday saya akan bagi bonus. Kita bagi 90 minit pun no problem. Matlamat untuk bicara ilmu pertama, muhasabah diri dan terima hakikat yang kita ada kelemahan dan ada kekurangan. Jadi kalau kita nak berubah jadi hebat, nak berubah bertambah berkat, terima hakikat kita tidak sempurna, kita ada kelemahan, kita ada kesilapan, dan kita ada kekurangan yang perlu kita perbaiki. Sebab siapakah orang yang jahat dari kacamata Allah, wahai Aisyah radhiyallahu anha? Maka Aisyah menjawab, orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah baik. Bila kita rasa aku okey apa? Apa sibuk belakang suatu aku berubah semua, aku okey apa? Siapa kata awak dah okey? Siapa kata awak dah okey? Tidak ada orang yang maksum dalam dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. So kita ni tak ada jauh sangat daripada tahap tu. So kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jadi macam mana kita nak cari keberkatan dalam keterbatasan keadaan, situasi, kondisi kita ni? So muhasabah diri, terima hakikat kita kelemahan. It's okay. Habis siapakah orang yang baik, wahai Aisyah? Orang yang baik ialah orang yang rasa dirinya banyak dosa dan segera bertaubat. Dan banyak kelemahan dan kekurangan segera cuba nak atasi satu persatu. Ini dia yang kita nak
capai dan kita nak lakukan sampai kita meninggal dunia untuk terus memperbaiki diri. Sebab Nabi mengesahkan ini benar. Bila Nabi SAW bersabda, orang yang berjaya, beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Ini confirm, hadis sahih. Ya. Jadi kalau hari ini lebih baik daripada semalam, ini kita kena berubah. Orang yang tertipu, terpedaya orang yang hari ini sama macam semalam. Jadi kalau anda dan saya tak nak berubah, rasa aku okey apa? Apa benda nak ubah? Anda sudah masuk golongan yang tertipu. Siapa tipu? Kita tipu diri kita sendiri. Orang yang celaka? Orang yang celaka, sabda Nabi, orang yang laknatullah. Orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Dan ingat tuan-puan, adik-adik, puan-puan lah yang ramai cikgu-cikgu, sahabat-sahabat, ya. Kebanyakan kita ni terkadang kita rasa kita dah okey, maka kita tak nak berubah. Mana boleh kita tak berubah? Sebab benda lain semua berubah. Bila kita tidak berubah, kita sebenarnya tertinggal. Kita ketinggalan. Dan kita akan melalui dystrophy. Dystrophy mean semua benda baru yang Allah cipta makin rosak, makin slow, makin tak elok, makin buruk, makin berkurangan. Jadi sebenarnya dengan sengaja, sebenarnya Nabi bersabda, orang yang beruntung, berjaya itu orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Itu kita punya matlamatnya. Lepas tu kita nak dapatkan ilmu baru, mudah-mudahan saya akan kongsi mungkin ilmu lama, ilmu biasa, tapi kita ambil perspektif baru, ya, sudut baru agar kita dapat lebih teruja. Ya, benda lama, anak-anak kita, cucu saya, kalau tengok toy yang lama dia perandang, tak kisah. Kalau toy lama yang dah disimpan dikeluarkan balik, dia akan excited. Samalah. Ya, kita akan cuba lihat ilmu lama dari perspektif baru, kukuhkan dan tinggalkan ilmu yang ada. Yang ketiga, keempatnya kita ingatkan kembali ilmu yang dah terlupa. Yang kelima, sedarkan perkara yang terlepas pandang. Ada benda yang anda dan saya sering terlepas pandang. Contoh, bagi contoh terus. Ya, ramai orang kadang terlepas pandang bahawa nak pakai seluar dalam sebenarnya sunnahnya ialah duduk. Pakai seluar dalam sambil duduk, bukan berdiri. Tapi ikut kajian dan survey yang saya buat, 97% orang yang pakai seluar dalam, dia sambil berdiri. Saya tak tahulah apa nama Puan Hasniza macam mana, Hajah Kiah macam mana, Cikgu Rosman macam mana, saya tak perasan. Dia tak payah jawab, cikgu, tak payah jawab. Okey, ya, gurau-gurau juga. Yang saya cakap ni benda yang sangat kecil, tapi ini sunnah. Walaupun kecil, ya, ini sunnah. Dalam satu peperangan, tentera Islam tidak dapat nusrah, tidak dapat bantuan Allah, just because tentera Islam meninggalkan satu sunnah. Semua dah tahu kisahnya, iaitu mereka terlupa untuk sugi gigi dengan kayu sugi. Maka bantuan Allah tak datang. Bila mereka bersugi saja, bantuan Allah datang dan terus mereka dapat kejayaan mengalahkan musyrikin. Itu satu tanda bahawa Allah benda kecil pakai seluar dalam sambil duduk jadi isu pada kampanye berbenda. Jangan memperkecilkan sunnah. Itunya sedarkan perkara yang terlepas pandang. Dan yang paling penting, anda dan saya bila kita dapat masuk majlis ilmu macam ini, kita nak cari titik perubahan. So saya dah sebut tadi, ini hari Khamis. Hari Khamis adalah hari yang bagus untuk berjalan, untuk kita journey, untuk kita hijrah diri, untuk kita transformasi. Jadi Nabi bagi tahu sunnah untuk berhijrah, berjalan, ya, bergerak. So kita nak bergerak ke arah yang lebih makruf, lebih baik dan lebih keberkatan. Dan lepas ni saya nak minta dengan 25 petua, walaupun tak dapat semua kita bincangkan, jangan takut, ya. Kita akan bagi nota ni kepada pihak pentadbiran, boleh dikongsi kemudian lah, don't worry, ya. Walaupun tak habis, dapat 10, 15 pun, kalau dapat diamalkan, Masya Allah. Dia bukannya banyak bilangan, tapi yang kita amalkan dengan istiqamah, walaupun satu, walaupun kecil, tapi istiqamah, Allah amat sayang dan Allah turunkan keberkatan, ya, insyaAllah. So hari ni tuan-puan dan saya nak jadi orang baru. Sebab kata seorang guru saya, bila saya terangkan kenapa orang kadang tak nak berubah, kenapa kadang orang susah nak selesaikan masalahnya, kenapa orang tak dapat meningkatkan pendapatannya, rezeki itu Allah beri, ya, tapi kita tak dapat meningkatkan, kenapa? Maka jawapan profesor saya, your current problem, kata guru saya ni seorang Yahudi, your current problem is because of the current you. Masalah kamu sekarang ni Muhammad Fadilah sebab keadaan kamu yang sekarang, hati kamu yang sekarang yang masih hati lama, pemikiran kamu masih fikiran lama, otak lama, sikap kamu masih sikap lama, tindakan kamu tindakan lama. Jadi untuk melangsaikan, melunaskan, menjadi solusi kepada semua masalah awak untuk awak bergerak, jadi orang baru, dengan hati baru, dengan kepala baru, dengan fikiran baru, dengan tindakan baru. Kita pun dalam norma baru, maka kena tindakan baru. Dan kita ada sikap-sikap baru.
artinya kita akan jadi orang baru. Bila kita jadi orang baru, maka masalah kita tak betah, tak selesa, tak boleh duduk dalam diri kita. Dia kena nyah. Ya, kita ni nyah cemar, kena sanitize, dah kena sanitize dan nyah cemar. Itu bahasa-bahasa PKP, COVID-19 punya penangan. Okey. So itu dia matlamat kita. So rangka bicara kita, ni pun satu perkara. Dah tahu dia punya niat, rangkanya apa? Pertama, kita akan sebut tentang mukadimah lah. Mukadimah program kita sikit. Lepas tu yang keduanya, apakah package seorang usahawan ataupun entrepreneur yang berwibawa? Apakah package seorang usahawan yang mudah Allah nak turunkan hidayah? Kadang-kadang Allah nak bagi kita hidayah, keberkatan, kehebatan, rezeki mencurah-curah, tapi kita tak bersedia untuk menerimanya. Kita belum bersedia. Ya, sebab mintalah apa yang kamu mahu, kata ulama menengah kita, mintalah apa yang kamu mahu, tapi Allah akan beri kita apa yang kita tahu, apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita, yang perlu dan baik untuk kita. Yang ketiga, apa yang kita layak dapat. Pertama, dia perlu, kita perlukan, bukan yang kita mahu. Yang kita mahu tak ada limit, yang kita perlu sedikit aja. Ya, yang baik untuk kita, Allah tak akan beri kita benda yang buruk. Allah tak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi dirinya. Dan yang ketiga, Allah akan beri kita apa yang kita layak dapat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya kamu akan dapat apa yang kamu usahakan, yang kamu layak dapat. Jadi, jom kita sediakan diri kita agar kita layak untuk menerima rahmat dan hidayah Allah, ya, dengan sepenuhnya. Contoh, barang siapa yang bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Oh, rupanya Allah tak tambah nikmat, tak tambah rezeki, tak tambah keberkatan, sebab awak dan saya, anda dan saya, adik-adik, anak-anak dan saya belum bersyukur. Mana tahu Fadilah Kamsah tahu kita belum syukur? Bukan saya cakap, Allah yang menyebut. Buktinya, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Ini Allah yang firman. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi adakah anda yang menonton ni, yang terpilih untuk menonton pagi ni, dan saya yang bercakap ni, termasuk Cikgu Rosman, kita ni bersyukur ke belum? Sebab Allah kata, Allah berfirman, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan padahal, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah-tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, siap kau siksaan ku amat pedih. Ni Allah akan tarik balik. Ini yang tak berkat. Okey. Itu mukadimah sikit lah, ya. Lepas tu package usahawan yang berwibawa. Lepas tu kita akan sebut yang penting juga, bagaimana nak sanitize hati kita, minda kita, sikap kita dan juga tindakan kita. Sebab saya dah sebut tadi, orang yang lama, hati yang lama, otak yang lama, pemikiran yang lama, paradigma lama, sikap lama, amalan lama menghasilkan perkara-perkara yang lama, hasil yang lama, situasi yang lama yang mungkin kurang berkat. Jadi untuk dapat lebih keberkatan, untuk dapat penambahbaikan dalam diri kita, kena jadi orang baru. Baru dalam berpackage, hati baru, kepala baru, sikap baru, amalan baru, barulah sesuai dengan norma baru, barulah cantik. Jadi jadikan COVID-19 PKP ini sebagai titik perubahan. Kalau dah terantuk pun tak nak tengadah, memang kata orang jiran, brengsek lah. Memang benok, meme nate beru. Kata kawan-kawan saya, orang Arab, nate beru. Allahu Akbar. Ya, sanitize. Lepas tu barulah kita cerita langkah-langkah bijak yang 25 tu untuk dapat keberkatan. Of course, kalau ada peluang, saya akan juga kongsi antara doa yang ramai ulama ajar kita untuk kita amalkan sepanjang zaman lah, setiap masa, untuk dapat membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkatan, insya-Allah. Baik. So, itu satu perkara. Dan yang paling penting, kena ingatkan diri kita supaya anda dan saya sentiasa dalam rahmat Allah. Dengar apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila beliau menyatakan, ya, orang yang paling aku sukai, kata Umar, ialah orang yang menegur kesilapanku. Orang yang paling aku suka ialah orang yang menegur kesilapanku. Umar berkata semasa beliau menjadi seorang khalifah, seorang Perdana Menteri, seorang presiden, seorang pemimpin utama. Jadi kalau anda dan saya nak dapat keberkatan, you kena berubah. Dan nak berubah, kena bersedia menerima teguran. Jangan sentap, jangan kecil hati, jangan rajuk, jangan marah, jangan rasa rendah diri bila ditegur. Sebab teguran yang baik daripada manusia sebenarnya adalah teguran dari Allah. Ini ulama pesan kat saya, ya, pesan kat kita, ya. Teguran yang baik daripada manusia sebenarnya teguran dari Allah.
So janganlah awak sentap, dan teguran itu akan membawa kita mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Berkat, ya. Okey, itu satu. Yang keduanya, untuk kita menaikkan semangat diri kita. Bak kata profesor saya pada saya tahun 84. Muhammad, without you, this world is incomplete. Muhammad, semua profesor panggil saya Muhammad sebab mereka Yahudi, mereka nak sebut fadilah ni tak boleh. Lidah mereka ialah keras, ya. So mereka Muhammad Kamsa. So Muhammad, tanpa kamu dunia tidak sempurna. Masa tu saya manusia kecil dari Malaysia, seorang pelajar nak buat PhD. Saya rasa ya Allah, macam mana profesor hebat bertaraf dunia ni boleh nampak aku sebagai seorang yang penting kepada dunia. Muhammad, tanpa kamu dunia tak sempurna. Saya pun dalam masa saya bukanlah sombong tapi rasa teruja dan rasa sebab, rasa bahagia, ya. Orang nampak potensi kita sebagai benda orang yang penting kepada dunia. Dia kata apa? Kalau dunia ni dah cantik tanpa kamu, dunia ni dah sempurna tanpa kamu, Tuhan tak akan cipta kamu. Jadi kamu, Allah cipta, Tuhan cipta untuk mencantikkan dunia. Saya kata wow. Samalah yang Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? So Allah cipta kita ni bukan main-main, ada sebab yang sangat besar. So semua orang sekarang cuba tengok, kenapa Allah cipta aku, ya? Of course lah, untuk jadi hamba, jadi khalifah tu standard. Rupanya aku ni Allah cipta untuk memberi nilai tambah, untuk kata orang tu mencantikkan dunia ini. Sampai Nabi mengesahkan yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. Dan anda sebagai, ya, warga Anak Edar ni, anda semua dengan barangan yang berbagai-bagai tu, utamanya saya seronok yang gamat tu, ya. Mudah-mudahan saya akan dapat peluang dapat gamat je, sebab lutut saya pun perlu diskrukan, Ya, insyaAllah. Yalah, orang lama, ya, betul. dia lutut dah longgar sikit, Cikgu Rosman. So betul. saya dengar Jalil Gamat ni yang akan membantu, insya-Allah, ya. InsyaAllah. Baik. So itu satu perkara, ya. So semua orang kena ingat, aku ni penting rupanya. Tapi jangan sombong lah, jangan sombong. Ya, so masa saya dah mula nak rasa bangga diri, profesor saya kata, cuba tengok di luar tingkap sana Muhammad Fadilah, what do you see? Saya kata, wow. Saya nampak tak ada apa kat padang tu, cuma ada 3 ekor anjing liar. Dia pun, profesor saya pun kata, ya, tanpa anjing liar itu juga dunia ini tidak sempurna. Jadi saya bangga, tanpa aku dunia tak sempurna, tapi tanpa anjing liar kat padang tu pun dunia tak sempurna. Barulah saya sedar diri saya. Maka benar, ya, Allah bila Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku telah cipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Betul Allah tambah, ya, dalam ayat lain dan kamu boleh turun, ya, ke tahap yang paling hina, lebih hina dari binatang, ya. So kita boleh turun ke tahap yang paling hina, kalau kita tak jaga diri kita dan tak mengubah diri kita ke arah menjadi hamba yang taat dan juga khalifatullah fil ard. Baik, itu satu. Kita nak naikkan martabat diri kita ni, keyakinan bahawa aku ni amat penting, dan orang yang penting kepada dunia adalah orang yang beri manfaat, yang memberi nilai tambah, ya. Bak kata Ali, jadilah orang yang baik, kalau dia ada orang suka, kalau tak ada orang rindu, kalau mati orang tangisi. Nampak? Janganlah jadi orang jahat, kalau ada kat pejabat, ada kat situ orang menyampah, kalau tak ada orang seronok, kalau mati orang syukur, mati juga Fadilah Kamsa akhirnya. Sejak kecil aku dengar dia macam mengepek je. Janganlah, mudah-mudahan janganlah begitu respon orang ramai bila saya ditarik berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan ada lah kata Allah, terima kasih pada orang tua bangka ni. And ada juga aku belajar sikit-sikit daripada dia. Dan satu perkara, ya, untuk sanitize kita punya diri. So usahawan yang cemerlang, ingat pesan para ulama, pesan guru-guru kita, para sarjana, usahawan yang cemerlang, peniaga yang cemerlang, dia sentiasa berubah, ya, sebab zaman berubah, ya, teknologi berubah, ya, komunikasi berubah, social media amat hebat, online marketing, offline marketing berubah, kena sentiasa berubah, kena sentiasa sopan santun dan merendah diri. Ini satu sifat seorang usahawan yang hebat. No matter how rich you are, how great you are, sehebat mana pun, kena merendah diri. Nabi SAW pun manusia yang teragung, ya, yang kekasih Allah, yang maksum, yang syumul,
Nabi masih berdoa, Allahumma aghnini bi'ilmi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan sopan santun, lemah lembut. Ya, tengok Nabi berdoa untuk jadi sopan santun dan lemah lembut. Wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan takwa, wa jamilni bil afiyah, dan cantikkan diriku dengan afiah, dengan kesihatan. Jadi jom anda dan saya kena sentiasa berubah, kena sentiasa tawaduk, jangan sombong. Ya, walaupun kanak-kanak yang menegur kita, we can learn something from anybody. Kita boleh belajar dari sesiapa pun, hatta cucu kita. Saya dah tua bangka ni, ada cucu 6 orang, so daripada cucu pun saya boleh belajar. Ya, tengok. Kadang-kadang kita di kalangan ejen, di kalangan sahabat-sahabat, ya, di kalangan sahabat, kalau bertengkar sampai seminggu, sebulan, setahun, 15 tahun tak bertegur siapa. Cuba ikut perangai budak-budak. Mereka bergaduh macam mana pun, 2-3 minit kemudian dah, jom kita main masak-masak, jom kita, dia just, dan dalam diri orang dewasa ada sifat kanak-kanak. Kanak-kanak yang suka dibelai, kanak-kanak yang menangis, kanak-kanak yang rajuk, kanak-kanak yang suka dipeluk. Dalam diri orang dewasa, Cikgu Rosman pun suka dibelai, suka dipeluk. Allah, suka dipangku walaupun dah bangka. Ya, so dalam diri kita ada sifat kanak-kanak. Ya. Ada sifat bayi sebenarnya. Itu sebabnya bila kita berpuasa dengan taat, dengan penuh ihtisab, maka di pagi Syawal semua dosa kita terampun dan kita semua bersih macam baby. So ada sifat baby. Siapa kata tak ada? Ada. Jom kita keluarkan balik. Barulah kita mudah untuk berubah, untuk mencerap dan menyerap semua ilmu baru, untuk jadi orang baru, sebab masih ada sifat baby. Walaupun umur dah 40, 50, 60, 70, 80. I don't care. Selagi kita masih hidup, kita masih wajar berubah. Seperti kata Nabi, orang yang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Okey? Dan satu lagi, sebelum kita terus pergi kepada langkah-langkah lain. So, satu lagi perkara yang penting ialah usahawan yang biasa-biasa. Anda dan saya ni usahawan biasa. Usahawan yang biasa-biasa, tetapi bertindak luar biasa dengan istiqamah, akan jadi usahawan yang benar-benar, ya, peniaga yang benar-benar luar biasa dan dirahmati, diberkati Allah. Orang biasa macam anda, macam saya, bertindak luar biasa dan istiqamah, insya-Allah akan jadi hebat. Contoh, cakap senanglah, macam mana kita nak jadi orang luar biasa? Senang sangat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Contoh, solat taubat itu biasa. Tetapi barang siapa yang solat taubat setiap malam sebelum tidur sepanjang hayat, luar biasa. Dah buat belum? Dah buat? Teruskan, jangan kata aku dah buat, aku okey. Jangan sombong, jangan sombong, jangan rasa dah baik. Kalau dah buat, teruskan. Kalau belum, let's do it tonight. Sebab dalam Islam kita tak pernah terlewat selagi kita belum pada menghadapi sakaratul maut. So solat taubat setiap malam, masya-Allah. Ya, lepas tu istighfar 100 kali. Ya, so banyak kali yang saya ceritakan kisah Hasan Al-Basri, seorang ulama besar selepas zaman para sahabat. Ya, so, Hasan Basri ni seorang ulama yang sangat luar biasa. Bila orang bertanya, wahai Tuan Guru Hasan Basri, aku ni banyak masalah rumah tangga, bergaduh suami isteri. Ya, aku kadang katalah dalam konteks Anak Aidar, aku berniaga tapi tak dapat sokongan pasangan. Contoh. Yeah. Pasangan aku tak memberikan bantuan, kadang-kadang macam sabotaj, macam tak selesa aku. Ya, okey. Okey. Apa nak buat? Ya, maka jawapan Hasan Basri, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, semua masalah kau akan selesai. Baik. Orang tu melakukan dan akhirnya selesai. Ada orang pula bertanya, wahai Hasan Basri, aku dah lama berumah tangga tapi tak dapat zuriat. Apa nak buat? Hasan Basri kata, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, insya-Allah kamu akan dapat zuriat. Lepas diamalkan, maka dia pun dapat zuriat. Ya. Dan ada orang bertanya pula, macam-macam lah tentang masalah berbagai-bagai. Jawapannya, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak. Jadi akhirnya anak murid bertanya, wahai Tuan Guru, berbagai-bagai masalah yang orang ajukan pada kamu, tapi jawapannya sama je, solat taubat, istighfar. Kenapa? Tak ada jawapan lain ke? Maka kata Hasan Basri, kau lupa ke akan peringatan Allah, ya? Dua nas yang digunakan. Satu ialah surah Nur ayat 10. Surah Nur ayat 10, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata
tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas diri kamu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, nescaya kamu akan dapat masalah demi masalah demi masalah. Jadi kalau Allah tak ampunkan dosa kita, Allah bukan maha pengampun, maha penyayang, Allah tak ampunkan dosa kita, kita akan banyak masalah. Itu sebenarnya dengan bertaubat, istighfar, solat taubat dan istighfar, maka semua masalah selesai sebab kita telah diampunkan dosa, tak perlu ada kifarah. Dan satu lagi adalah surah Nuh. Tadi surah Nur ayat 10, ni surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah Nuh, kalau kita ikut dia punya tak payah sebut matan, dia punya mahfum saja. Ya, ayat 10. Sehingga aku berpesan kepada mereka, ya, pohonlah keampunan daripada Tuhan kamu. So kita bertaubat, istighfar, solat taubat tu minta ampun. Ayat 11. Sekiranya kamu berbuat demikian, bertaubat, dia, yakni Allah akan menghantar hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. So mencurah hujan lebat tu mungkin hujan lebat ataupun rahmatnya. Yang ke-12, dan dia akan berikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan, tu rezeki, ya, serta anak pinak, orang yang tak ada zuriat tadi. Dan dia akan memberikan kepada kamu kebun-kebun tanaman, ini pun hasil-hasil ataupun ialah keberkatan, ya, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Ya, jadi itu dua ayat 10 surah Nur, ayat 10 hingga 12 surah Nuh, menjelaskan bagaimana dengan bertaubat pada Allah. Apatah lagi kalau anda dan saya lakukan tiap-tiap malam solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, dan saya tambah maafkan semua orang. Ya, sebab memaafkan orang ni satu benda biasa. Tetapi kalau maafkan semua orang setiap malam sebelum tidur, luar biasa. Sebab salah satu cara nak buka pintu rezeki lah, bila kita maafkan orang, hati bersih, kepala tenang, badan sihat, doa makbul, pintu rezeki terbuka, Allah ampunkan dosa, orang ampunkan dosa, muka kita makin comel, badan kita makin sihat, asbab memaafkan semua orang sebelum tidur. Jadi jangan tunggu raya Aidilfitri, jangan tunggu Aidil Adha, jangan tunggu nak berpisah, nak pergi Mekah, ya, jangan tunggu nak dah sakit teruk baru nak bermaaf-maafan, tapi kita maafkan orang tiap malam. Itu dia contoh, ya. Usahawan yang biasa-biasa bertindak luar biasa, ya, maka insya-Allah dia akan jadi orang yang luar biasa dan dapat keberkatan. Ya, so orang kaya bersedekah sangat baik. Orang miskin ataupun yang susah bersedekah sangat baik. Jadi jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Bersedekahlah, anda akan jadi kaya raya. Bukan kaya raya dengan wang ringgit, kaya raya dengan kehebatan, kebahagiaan, keberkatan, kasih sayang Allah, ya. Sebab kita dah biasa diberitahu, seandainya orang itu meninggal dunia dan dijadikan hidup semula, amalan yang akan dilakukan ialah sedekah, bukannya solat, bukannya haji, bukannya baca Quran, tapi sedekah. Sebab dia tahu fadilat sedekah, ya, untuk membantunya dalam alam barzah dan seterusnya. Baik, so itu sebagai sanitasi lah, ya. So untuk kita membetulkan diri kita agar kita jadi orang yang lebih cemerlang. So apakah package seorang usahawan sebelum kita pergi kepada langkah-langkah untuk dapat keberkatan? Package seorang usahawan yang berwibawa ialah secara simple, hatinya bersih, solat taubat, istighfar, baca Quran, sedekah, ya, cuci tandas, buang-buang tai cecak kat masjid surau, ya, mulakan memberi salam. Mulakan beri salam. Ni cara nak cuci ego, cuci sombong. So package seorang usahawan yang berwibawa, yang mudah untuk Allah beri keberkatan dalam setiap usaha kita, hatinya murni. Yang kedua, husnuzon, bersangka baik. Ikut kajian psikologi satu dunia, pemikiran manusia ni dalam keadaan biasa 75 hingga 80% adalah dalam bentuk yang su'zon. Pemikiran kita dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, mudah bersangka buruk, mudah nampak yang tak elok, nalurinya. Dan of course adalah unsur-unsur gangguan bisikan dan juga godaan syaitan. Tapi jangan salahkan setan, sebab kita lebih hebat daripada setan. Jadi jangan salahkan. Ini setan aku, okay, tapi setan yang dah pujuk aku gada, sebab aku jangan fikir macam ni. Jangan salahkan syaitan. Kita kena bertanggungjawab atas diri kita. 75-80% pemikiran kita adalah negatif. Jadi macam mana kita nak dapat keberkatan kalau secara lumrahnya kita mudah bersangka buruk, mudah su'zon. Sebenarnya balik kepada murnikan hati.
Sebab bila hati bersih, seketul daging kalau bersih satu badan hebat sumedang sehat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila hati bersih, hati mengawal fikiran. Bila hati bersih, fikiran kita pun positif. Itu cantiknya. Hati, qalbu mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan, tindakan mengawal hasil. Dan hasil akan mempengaruhi qalbu balik. Hasil hebat, hati gembira. Hasil yang negatif, hati kita sedih. Jadi yang paling penting siapa? Apa dia? Qalbu. So, balik pada solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, zikrullah, baca Quran. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi bersih. Jadi bila hati bersih, kepala positif. Bila kepala positif, tindak tanduk kita cantik. Ini atas asas-asas nak mencari keberkatan. Hati bersih. Segala-galanya bermula pada niat. Niat itu pada hati. Allah tak pandang wajah kamu, kekayaan kamu, keturunan kamu. Allah tengok hati dan amalan kamu. Siapa kata? Nabi kata. Ni semua dah tahu. Tapi nak ingatkan balik. So please, semua yang dapat menonton pagi ni, please lah saya petang kat diri saya sebenarnya. Sebab telinga saya paling hampir kat mulut saya. So apa yang saya cakap, saya dulu dengar sebelum orang lain dengar. Jadi kalau saya cakap tak suka bikin, bukan motivator namanya. Itu munafik 3. Munafik 1 berjaya, munafik 2 berjaya, munafik 3 belum syuting lagi. Jadi kalau yang faham, tak faham, tak apalah. Ya, saya akan bincang dengan Yusuf Haslam dengan saya apa nama? apa nama yang Saiful, bukan Saiful. Siapa nama? Syamsul Yusof ya. Suruh saya jadi hero dalam Munafik 3. Dipadankan Haji Fazilah, dipadankan ya, digabungkan dengan Hajah Nilofa, sesuai lah. Sangat sesuai. Alang-alang Cikgu Rosman, ya, alang-alang. Jangan katakan. Cari fikir yang baik cikgu. Ya. So, saya nak minta satu lagi ya. Dia punya foundation. So, bila kita hati dah bersih dengan solat, taubat, istighfar, baca Quran, sedekah ya, dan juga kata orang tu zikrullah untuk cuci hati, maka bila hati dah bersih, kepala kita akan jadi positif, husnuzan, tindak tanduk kita positif. Sampaikan kata pakar-pakar psikologi, itu bidang saya. Satu, fikiran positif di waktu pagi akan menyebabkan satu hari jadi hebat. Jadi saya nak minta anda dan saya dah kena buatlah ya, sebab saya dah amal pun sejak 35 tahun lepas. Saya kena bangun pagi dalam keadaan sentiasa positif. Caranya, bangun pagi terus duduk sambil senyum, kalau boleh menghadap kiblat, mana-mana lah ada kiblat. Ni dalam pejabat saya, itu kiblat. Menghadap kiblat dengan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Lepas tu bacalah doa yang Nabi suruh. Doa waktu pagi. Ya. Semua tahu ni. Tapi saya akan kirim nantilah pada pihak sekretariat. Ya, dia punya nota dan doa insyaAllah. Ya. Cikgu Rosman boleh pesan ke penipuan Zalia ataupun pada saya. Ya. Okey. So, doa bangun pagi yang Nabi ajar. Allahumma ini asalka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikan aku ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang kau terima. Allahumma inna as'aluka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi kasal. Ini pun doa yang Nabi ajar seorang sahabat yang banyak masalah hutang, banyak masalah ekonomi. Bacalah doa ini sebab sahabat ni tak nak keluar dari masjid nak berdoa untuk selesaikan masalah dia. Nabi kata kau baca doa ini, kau keluar berusaha, semua masalah kau selesai. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati dan qahri rijal. Semua tahu. Tapi kadang dia tak nampak implikasi kenapa baca doa ini, bila masa nak baca dan bagaimana nak baca secara istiqamah. Sebab barang siapa yang baca doa ini lepas subuh, maghrib, isyak secara istiqamah, tengok semua pintu rezeki terbuka. Sifat-sifat negatif dalam diri kita Allah akan angkat, Allah akan buang. Ya Allah, hindarkan aku dari keluh kesah dan duka cita, hindarkan aku daripada lemah dan malas, hindarkan aku daripada takut dan bakhil, hindarkan aku daripada beban hutang, hindarkan aku dari gangguan manusia laki-laki dan juga perempuan. Itu maksud doa yang Nabi ajar seorang sahabat yang ada berbagai-bagai masalah. Itu dia. So bangun pagi aja secara positif. So saya sarankan bangun pagi dengan senyum sambil berdoa, ikut kajian. Barang siapa yang bangun pagi senyum selama 20-30 saat, 20 saat ke atas, maka akan otak mengarahkan badan merembeskan 3 hormon.
Satu, endorfin. Endorfin hormon yang buat kita ceria. Jadi kita kalau bangun tidur sambil senyum, sepanjang hari ceria. That's why saya kena senyum dan senyum dan senyum dan senyum sebab cakap kena serupa bikin. Kalau tidak, Allah murka. Ya, Allah benci orang yang cakap tapi tak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar dosanya orang bercakap tapi tak buat. Justru, jom kita ramai-ramai cakap dan cakap dan cakap benda yang baik-baik agar kita dapat satu tanggungjawab dan rasa malu kalau tak buat. Bila kita buat, maka Allah akan berikan yang sewajarnya. Keberkatan, kehebatan, kecemerlangan dan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tapi berbagai-bagai aspek yang positif. Keluarga bahagia, anak yang baik, suami yang pasangan yang soleh-solehah, mertua yang baik, jiran yang bagus, rumah yang tak rosak, kereta tak rosak, badan yang sehat, mata yang terang, telinga yang mendengar, tangan yang boleh bergerak, Masya Allah walaupun dah tua. So ini semua rezeki yang melimpah ruah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey? Baik. Okey, so satu lagi perkara ni dia. Sebab anda depan saya yang menonton ni kebanyakan ialah ejen-ejen, orang pemimpin-pemimpin, orang yang terlibat dengan kata orang tu customers, pelanggan. Jadi kita tak boleh ubah pelanggan. Kenapa pelanggan suka ke awak? Kenapa pelanggan memilih you untuk membeli barangan, produk-produk yang dikeluarkan oleh anak edar? Contohlah kenapa nak pilih produk anak edar padahal dalam pasaran ada beribu-ribu lagi barangan yang walaupun tak sama tapi mungkin ada fungsi yang sama untuk kesihatan, untuk kecantikan, untuk pembersihan, untuk sanitasi, untuk feminine wash ataupun untuk sanitizer je beribu jenis dalam pasaran. Kenapa mesti nak gamat punya sanitizer? Kenapa? So pesan guru saya pada saya, Allahyarham Ustaz Harundin, Profesor Harundin menyebut pada kami anak murid, jika kita berubah dalaman dan luaran, jika kita berubah dalaman, hati kita berubah, fikiran kita positif, husnuzan. Jika kita berubah dalaman, luaran, cara cakap, tanda tindak tanduk, cara berpakaian, cara berjalan, cara berinteraksi, cara menjual barangan, ini luaran. Bila kita berubah dalaman dan luaran dengan istiqamah, Allah akan ubah semua manusia dan ubah semua makhluk di sekitar kita. Jadi kita tak boleh ubah orang, tapi kita dengan izin Allah boleh mampu ubah diri kita saja. Bila kita ubah diri kita dengan secara yang komprehensif dan seimbang, Allah akan ubah semua orang jadi positif ke arah kita. Seiring dengan perubahan positif yang kita lakukan, orang juga akan positif. Okey, baik. So terus kita pergi sekarang kepada bagaimana kita 25 langkah bijak mencari keberkatan dalam keusahawanan. Jangan takut. Habis pukul 3 lah, lantaklah kamu. Tak adalah. Ni dalam masa setengah jam. Boleh. 25 langkah bijak mencari keberkatan. Satu, saya nak sebut apa kata Allahyarham Buya Hamka, Profesor Hamka, Itu salah seorang guru saya yang saya sangat kagumi sejak saya muda, Apa kata beliau yang selalu diwar-warkan oleh sahabat-sahabat, Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kita kalau hidup, jangan sekadar hidup. Hidup buat yang terbaik. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja untuk cari buah-buahan, cari makanan. Tengok, sambil sinis, cara sinikal Buya Hamka memberikan kita gambaran, jangan hidup sekadar hidup, jangan kerja sekadar kerja. Kalau hidup, hidup yang bermakna, bermanfaat. Kalau kerja, kerja yang terbaik. Sebab Allah amat kasih hambanya yang bila buat sesuatu kerja dengan terbaik, sungguh-sungguh mencapai itqan ataupun kesempurnaan. Itu golongan yang Allah suka, Allah sayang. So because of that, let's go. So nombor satu, tip pertama, langkah bijak untuk membuka pintu-pintu keberkatan ialah melihat kerja atau perniagaan ini sebagai ibadah. Tak tahu. Jangan kata tahu. Jangan kata tahu. Dan semua ibadah dimulakan dengan niat. Memanglah. Walaupun kadang kita kata sedekah kat masjid, kita bubuh RM5, RM10, RM50, kita bubuh je dalam peti derma tu, sah. Tak ada masalah. Tapi yang dapat pahala siapa? Kita lah. Dan mungkin pasangan, kata ulama. Tetapi kalau kita nak sedekah kat masjid, RM5, RM10, RM50, RM100, ya Allah, aku sedekah RM50 ni untuk diriku, isteriku, anak-anakku, mak bapakku, adik-beradikku, atuk nenek, mertuaku, masukkan RM50. Semua dapat pahala.
Semua dapat pahala dengan tak kurang pahala pada kita yang mengeluarkan ataupun yang memasukkan RM50 tadi. Masya Allah. Ya. Dan ada seorang guru saya, Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Barang siapa keluar pergi kerja tak pasang niat, akhir bulan dapat gaji, akhir bulan dapat bonus, anak edar pun bagi awak bonus, ya, tiap-tiap bulan, ya. Alhamdulillah. Tapi kosong pahala. Barang siapa pergi kerja tak pasang niat, ya, dia dapat bonus, dia dapat gaji, dia dapat puji-pujian, dia dapat kenaikan pangkat dan sebagainya, tapi kosong pahala. Sebab innamal a'malu binniyah. Contoh, maaf, contoh saja. Saya bergerak dari rumah saya tadi pukul 9.30 pagi. Sebab saya tahu kita punya sesi pukul 11. So saya sebab bermain dengan cucu dengan relax. Oh, tua. Dia dah umur 69. So birthday pula hari ni. What's the problem? So saya relax je. 9.30 ke pejabat. Rumah saya dengan pejabat 7 minit. Jadi saya sampai ke pejabat tak belum lagi pukul 10. Tapi yang saya nak kongsi lah, ya Allah, niat saya pagi tadi. Ini bukan sombong, nak kongsi. Sebagai contoh, ya Allah, aku nak pergi kerja ni, aku nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. So dapat pahala besar tu. Saya kalau mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Sebab selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad. So tolong pasang niat. Nak keluar je pasang niat. Ya Allah, aku keluar ni nak cari rezeki yang halal. Aku nak cari ilmu. Itu kerja saya, ya, sebab saya mencari ilmu dan kongsi ilmu. Mencari ilmu adalah jihad. Aku nak cari ilmu, ya Allah. Aku nak sampaikan ilmu pada semua orang. Inilah dia. Ini sampaikan ilmu pada you all ni. Ya, dan pada siapa-siapa yang sudi mendengar. Tolong sampaikan. Ini jihad ni. Ya. Aku nak cari kawan baru. Ni semua yang menonton ni semua kawan baru saya. Termasuk Cikgu Rosman. Saya tak pernah jumpa Cikgu Rosman. So ni kawan baru ni. Walaupun cikgu ni dah agak buruk. Gurau cikgu, bukan buruk. Dah agak lama, dah agak. Dah 50, 5 series tadi, ya. Betul. Tu comel cikgu, comel. Cikgu Rosman comel. Ya. So ini kawan baru saya. Ya Allah, aku nak cari kawan baru dan aku nak jumpa kawan-kawan lama. Barang siapa keluar rumah untuk membentuk satu rahim. Barang siapa yang membentuk satu rahim, sabda Nabi SAW, maka Allah buka pintu rezeki dan dianjakkan tarikh ajal. Cuba cek hadis sahih. Betul tak betul? Betul, insya-Allah. Ya, Google lah. Ya, barang siapa membangunkan silaturahim. So kita keluar rumah pun aku nak cari kawan baru. Ni nak bentuk silaturahim. Aku nak jumpa kawan lama. Ya, aku nak hubungi mak saudara ke, sepupu sepapak ke, tak kisahlah, ya. Aku nak bentuk silaturahim, aku nak bagi salam kat orang, aku nak senyum kat orang, aku nak membuang dosa. Macam nak buang dosa? Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. So saya pasang niat, ya Allah, aku hari ni nak pergi kerja ni, aku nak buang dosa. Bila dosa dah terampun, apa jadi pada penyakit? Allah bagi sakit untuk cuci dosa. Allah bagi sakit untuk orang awam, ya. Untuk orang awam, bukan untuk Nabi, bukan untuk wali. Untuk kita orang awam ni, Allah bagi sakit untuk mencuci dosa-dosa kita. Anda banyak dosa, Fadilah Kamsah, confirm banyak dosa. Jadi kita sakit dari masa ke masa. Allah nak kafarkan dosa kita. Jadi kalau dah dosa diampunkan sebab kerja kuat dan penat, apa jadi kat semua penyakit? Sembuh. Kajian. Orang yang kerja kuat dengan ikhlas, jarang sakit. Orang yang monting-monting, yang banyak curi tulang, yang terlibat dengan benda-benda yang maksiat, mudah kena penyakit. Kajian satu dunia. Jadi, jom kita lihat kerja sebagai ibadah, pergi kerja pun pasang niat. Kalau niat kita dah betul nak cari rezeki halal, setiap saat kat tempat kerja dapat pahala. Dan Allah akan lindungi diri kita daripada membuat benda-benda yang bukan-bukan. Sebab kita ni lihat kerja sebagai ibadah. Niat kena betul, cara kena betul. Ya. Jadi barulah untuk mencari rezeki yang halal dan berkat. Bila kita niat dah betul, maka keberkatan akan datang. Itu sebabnya saya pasang 10 niat. Saya tak pasang satu niat nak cari rezeki halal. Aku nak cari rezeki halal, nak cari ilmu, nak sampaikan ilmu, nak senyum, nak bagi salam, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, nak buang dosa, nak sembuhkan sakit, nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Ya Allah, kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya, kalau aku masih hidup, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. 10 niat saya. Kenapa 10? Setiap niat yang kita bentuk dapat pahala. Setiap niat yang kita bentuk, Allah akan berikan ilham, tenaga dan inspirasi untuk menjalankannya, mencapainya. Jadi kita akan dapat satu semangat yang berkobar-kobar dan keberkatan langkah demi langkah. Niat. Dan ramai orang yang saya survey lupa nak pasang niat nak pergi kerja. Bukanlah nak keluar rumah, saja aku pergi kerja untuk, tak payahlah itu nawaitu sama Qadin kau nak puasa. Ya, ini secara umum lah pasang niat.
Tapi pasal niat ya, kalau tidak, dapat rezeki, dapat duit, dapat naik pangkat, dapat puji-pujian, tapi kosong pahala. Sebab innamal a'malu binniyah. Okey, ni ulama pesan kat saya. Saya pun kongsilah apa yang dia kongsi. Okey. Baik. So ada ya. Rezeki yang berkat saya sebut tadi, rezeki yang berkat, kalau berkat sedikit cukup, banyaknya boleh diagih-agihkan. Sebalik, kalau rezeki yang tak berkat, sedikit tak cukup, ya, banyaknya pun tak puas. Rezeki yang tak berkat macam minum air laut, air masin. Macam mana banyak minum pun takkan hilang haus kita. Okey. Baik, satu. Nombor dua, untuk dapat keberkatan. Jadi kita akan dapat keberkatan. Yakin bahawa jika sudah rezeki, pasti kita dapat. Yang kita dapat rezeki kita. Yalah, aku sibuk tolong member ni, dia pula dapat sale banyak. Ya Allah, aku tak dapat. Ini aku betul fed up betul. Rezeki kita punya. Rezeki orang punya. Rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki kita punya. Rezeki orang punya. Kita tak boleh ambil rezeki orang. Orang tak boleh ambil rezeki kita. Orang tak boleh ambil rezeki kita. Kena ingat tu. Dan Allah tahu hak siapa. You pakai kabel mana pun, kalau bukan rezeki awak, tak dapat. Kalau bukan rezeki kita, dalam mulut dia keluar balik. Kalau bukan rezeki kita, kata lagu tu, dalam mulut dia keluar balik. Jadi yakin bahawa jika sudah rezeki kita, kita akan dapat. So, jangan dengki, jangan kianat, jangan bersangka buruk, jangan rasa jealous yang negatif lah. Jealous yang positif bagus. Kalau dia boleh, aku pun insya-Allah boleh. Kalau dia boleh maju, aku boleh maju. Dia dapat 20,000 bonus, aku pun nak 20,000. Itu jealous yang positif. Tapi kena jalan, kena betul. Jangan niat aja betul. Niat kena betul. Caranya syariah compliant, hasilnya bagus, carry on. Niatnya baik, caranya betul, hasilnya positif, buat. Ini 3 soalan. Kalau nak buat satu perkara untuk dapat keberkatan, niat kena baik, cara kena betul, syariah compliant. Dan maaf ya, saya pun dapat kajian sikit-sikit. So, Ana Eda ni is one of MLM di Malaysia sejak tahun 83, ya, dah 37 tahun. So, dan kebanyakan MLM di Malaysia adalah tak halal, tak syariah compliant. Kebanyakan. Tetapi saya tengok, wow, sahabat-sahabat saya ya, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dengan Profesor Madya Dr. Azman Maknun ni sahabat-sahabat saya yang jadi panel syariah, insya-Allah lah. Kalau mereka yang jadi panel syariah, dia ketat. Dr. Zaharuddin ni dia kalau dia tak betul, dia tak nak jadi panel, tak jadi. Oh, tak ada. Kalau awak tak nak ikut, silap. Okeylah. So saya yakin lah. Saya yakin insya-Allah berkat. Insya-Allah berkat. So saya nampak, wow. Kalau ini dia punya panel penasihat, so you all, ya, semua sahabat-sahabat warga Anak Edar, anda dalam satu organisasi, dalam satu syarikat yang insya-Allah berkat. Sebab asalnya betul, so teruskan. So sebenarnya niat kena betul, cara kena betul, hasilnya positif, silakan. Awak akan dapat keberkatan. Itu maksud yakin bahawa rezeki itu, ya, ketentuan Allah, dan kalau hak kita, insya-Allah, ya. Dan rezekimu tidak akan salah alamat. Sebenarnya saya ternampak satu iklan kat TV, drama ujung lusa, hari Sabtu, malam Ahad, pukul 10. Apa nama telemovie tu? Rezeki yang tidak ada alamat. Rezeki yang tiada alamat. Saya tengok, wah, ini menarik, saya nak tengok tu. Kalau ada peluang saya akan tengok apa maksud rezeki yang tiada alamat. Sebab kita tahu rezeki tidak akan salah alamat. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, untuk dapat keberkatan. Untuk dapat keberkatan, anda sebagai, ya, orang terlibat dengan jual, ya, menjual barangan dan perkhidmatan, kena sentiasa jujur, ikhlas. Jujur, ikhlas, amanah, integriti. Sebab saya biasa sangat jumpa, ya, ejen-ejen barangan MLM dan sebagainya, dia bercakap beyond the warranty of the product. Ni makcik, kalau makcik pakai, contoh, dia makcik pakai krim ni, makcik sapu krim ni, seminggu licin makcik, tak payah setrika muka makcik. Walaupun makcik umur 70 tahun, makcik punya kedut hilang makcik, tak payah setrika makcik dengan krim. Saya dengar pun, ya Allah, jahatnya dia ni. You makan suplemen ni, anak awak, ya, selepas minggu terus pandai. Daripada nombor corot dapat nombor 1 selepas minggu. Pada saya ni bohong. Ini bohong. Tiada jujur, tiada integriti. Ya, ini contoh-contoh lah. Ini contoh-contoh. Jadi macam mana nak berkat? So ingat,
Walau ya tak kisahlah you jelly produk ke, koko produk ke, apa ke produk ke, baik sanitizer ke, baik PAP ke, baik apa nama Sri Gamat feminine wash ke, saya tak kisahlah apa yang you nak jual, tapi jangan kata orang tu menjual dengan cara yang tak jujur. Ini baru nak sentuh aja kat situ dah wangi dah selesai masalah. Contoh saya bagi ekstrim. Tak adalah ekstrim sangat, tapi janganlah sampai kata orang tu melampaui had ataupun kata orang tu kebenaran daripada produk yang kita nak jual. So sentiasa jujur. Dan banyak kes dalam MLM dia mana kadang hit yang kadang-kadang maaf ya, ni kisah tempat lain yang kadang-kadang ialah tak memberikan bonus kepada downline-nya sewajarnya. Adalah penyelibangan sikit sana sini. Ini pun biasa saya dengar. Sebab saya ni dah tua bangka, dah lama sangat dalam bidang macam ini. Dan jadi adalah sikit-sikit pengalaman dan maklumat yang saya terima dari berbagai-bagai sumber. So mudah-mudahan dalam anak edar ni disebabkan ianya satu MLM yang syariah compliant, please jujur, amanah, berintegriti ni salah satu sifat yang kena ada pada semua ejen. Barulah berkat. Bila berkat, dia muai. Saya pernah naik kapal terbang dengan seorang banker, orang Cina, orang Buddhis. Hokwah Bank punya bos. Dia ni bapak dia punya bank lah. So saya tengok nama dia, kata nama dia Hokwah. Saya duduk 1C, dia 11A. Business class lah kononnya. So dia pun kata, Dr. Fazilah ya, dia kenal saya sebab dia nampak muka saya kat surat khabar kat TV. So saya boleh buang dengan dia kejap ya, betul saya mau pergi ke belakang economy class sebab all my staff kat economy class. Saya sepatutnya duduk dengan mereka tapi economy class sudah penuh, saya pun duduk kat business class. Dia bos bank, dia bos, dia billionaire, bukan millionaire, billionaire. Tapi dia nak duduk di ekonomi sebab nak campur dengan staff dia. So kami berbual, salah satu saya bergurau ni. Betul lah bos Hokwah, tuan. Betul ke kalau kita mau meniaga, kalau maju kita kena tipu-tipu sikit. Baru kita boleh untung. Sebab kan semua cakap, orang Cina kalau meniaga mana tak tipu. Itu yang saya dengar masa saya kecil. Dia pun cakap di sini, betul lah Dr. Fazilah. Ramai orang cakap itu macam. Tapi beginilah Dr. Fazilah. Ini berlaku lebih kurang 20 tahun yang lepas. Beginilah Dr. Fazilah. Kalau saya tipu-tipu dalam saya punya business banking ni, saya boleh kaya. Sangat kaya. Sekarang pun saya sudah kaya. Kalau saya tipu, lagi kaya. Tetapi kalau saya dapat semua kekayaan ni dengan tipu-tipu, tidak jujur Dr. Fazilah. Bila saya mati nanti, semua harta ini anak cucu saya tak boleh menikmati. Saya kata kenapa pula you sudah mati? Jangan dapatlah. Tak, dia tak akan dapatlah. Pasal apa tuan? Saya tanya dia. Sebab ni kata orang Melayu, tak berkat lah Dr. Fazilah. Tak berkat. Merah muka Fazilah Kamsah. Muka Jawa ni merah. Sebab orang Cina, agama Buddhis kata tak berkat Dr. Fazilah. Kalau saya tipu-tipu dalam banking system, tak berkat. That was 20 years ago. Hokwah Bank punya bos. Di telinga kiri saya. Saya dengar. Sebab saya duduk telinga kanan. Saya satu A, dia satu C. Okay? Baik. Sentiasa jujur. So ini untuk dapat keberkatan, jujur, ikhlas. Biar orang tak beli kat kita tak apa. Sebab Allah tak akan tarik sesuatu daripada diri kita kecuali diganti dengan yang lebih baik. Siapa kata? Nabi kata. Allah tak akan tarik sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. So kita nak jual barang pada orang ni, pada customer kita, tapi tak jadi sebab kita terlampau jujur. Oh, saya tak nak macam tu, saya nak begini. Kita jujur, jangan takut. Sebab Allah akan gantikan dengan lebih baik, lebih berkat. Dan banyak sangat, saya orang tua kan, saya banyak sangat mengalami ni. Saya cuba nak ikhlas, nak jujur, so tak dapat. Saya nak cuba minta satu projek pada satu organisasi, tapi dia minta tak banyak aja. Yang jadi bos tu pun kawan saya. Inilah deal, panggil deal, panggil saya deal, deal. Aku bagi kau 1 million training project ni, 1 million ringgit. Itu lebih kurang 30 tahun yang lepas. Besar tu. 1 million 30 tahun yang lepas sangat besar. Tapi cuma untuk staff aku ni kau bagi 10% dah lah. Bagi 10%, so you dapat 900,000, 100,000 kau bagi-bagi kat staff I. Rasuah lah tu. Saya pandang dia beginilah Ji, you bagi kat orang lain lah. Sebab bukan saya kedekut, bukan saya tamak, tapi ini tak betul. Saya tak boleh terima. Saya pun tolak lah. Saya tolak. Dengan baik lah. Sebab ni kawan saya ni. Yang jadi bos tu kawan saya. You know what happened? Lusa. Seorang Haji Abdul Rahman daripada Bintulu Port. Saya sebut namanya sebab benda baik. Benda baik kena sebut nama. Haji Abdul Rahman panggil saya.
okey Dr. Fazilah, saya nak minta you buat satu proposal, tolong train semua kaki tangan pintu lepas sebab kita nak privatize. So lebih kurang 600 orang kaki tangan saya kena train semua. Batch by batch 30 orang, total budget 1 juta. Betul dia pandang. You tengok tak dalam meja ni bilik saya nampak ada 4-5 golf set. Wah, lama nanti kata, dia nak minta saya berikan bagi dia golf set ke? Ini golf set ni semua ni orang bagi kat saya. Selepas saya bagi mereka projek. Dan saya terminate dan ataupun saya tak bagi mereka projek lain. Untuk kamu, Dr. Fazilah, saya tak nak satu benda pun saya tak nak. Saya tak nak apa-apa dari you. Jangan awak buat macam orang lain. Saya menangis. Sebab 2 hari lepas, kawan juga. Ni Haji ni, saya tak kenal dia. Ya, 2 hari lepas saya tolak satu projek just because dia nak minta 10%, bukan banyak pun. Ya, saya dapat 900,000. 900,000 20 tahun lepas besar tahu. Ya, so tengok Allah punya hebat. Allah takkan tarik sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Yakinlah. Itu barulah dapat keberkatan. Jujur. 3, ya. Dan ada satu hadis yang saya selalu pegang. Nabi bersabda, pedagang, usahawan lah macam anda ni, pedagang yang sentiasa jujur lagi amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, pada orang jujur dan orang yang mati syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi, ya, kitab Al-Buyu, bab hadis nombor 1130. Sahih. Usahawan yang jujur lagi amanah akan dibangkitkan bersama para nabi. Artinya usahawan yang jujur dan berkat ini, dia punya martabat tinggi macam martabat Nabi. Kau dinaikkan ke martabat Nabi. Usahawan yang jujur. Wow, hebatnya kalau awak dan saya jujur, ya. Jujur, ya. Walaupun orang kata tu tak nak bagi kita, tak apalah. Tapi kita jujur, ikhlas, Allah akan pasti gantikan dengan lebih baik. Confirm. Jadi berkaitan dengan nombor 3 tu, nombor 4 ialah berintegriti. Samalah dan ya. Berdisiplin. Ini dia. Kita kena disiplin. Kalau janji nak WhatsApp terus. Kalau janji nak jumpa. Kalau janji nak COD, kena pastikan sampai padang tu on time. Kalau tak dapat, beritahu ada masalah tracking number sekian. Jadi orang puas seronok. Kena disiplin dan ada keterampilan. Terampil mean skillful. Ada skill kemanusiaan, cara berkomunikasi dengan lemah lembut, cara berinteraksi, cara bernegosiasi, cara bergurau. Kena sopan santun dengan para customer kita. Barulah orang seronok. Ramai orang akan berniaga dengan kita, bertransaksi dengan kita bila dia rasa puas hati, dia yakin dengan kewibawaan kita, kejujuran kita satu. Dan mereka ada pengalaman positif dengan kita punya transaksi yang lepas-lepas. So dengan Fadlan Kauntan yang aku memang puas hati. Dia kalau janji nak hantar barang, mesti dia sampai. Barang on time. So aku seronok sangat. So next time kita nak jual barang dengan dia, senang sangat sebab pengalaman. Dan ingat satu hakikat. Ramai customer suka berniaga dengan kita sebab kita dianggap sebagai kawan. Jadi semua ejen, semua warga Anaidar, jadikan diri anda kawan yang baik kepada customer. Maksudnya, ni yang saya nak tanya ni. Saya yakin semua yang menonton ni buat. Ya, kalau belum buat, kita buat. Berapa orang tiap-tiap lepas solat doakan anak Aidar. Ya Allah, aku menumpang rezeki dari Allah. Ya, aku menumpang mencari rezeki dengan anak Aidar sedang berhad, ya Allah. Ya, berapa orang yang doakan anak Aidar tiap-tiap hari lepas solat? Keduanya, doakan bos-bos dalam anak Aidar. Ya, doakan ketua-ketua, the leaders. Ya, lepas tu doakan kawan-kawan yang setara dengan kita ni. Jadikan semua ejen, jadikan semua sahabat-sahabatku, peniaga-peniaga ni, usahawan dalam Anaidar supaya berjaya, ya Allah. Kita doakan orang lain untuk berjaya dalam diam. Malaikat doakan kita untuk berjaya. Dan doa malaikat pasti makbul. 2. Dan yang paling penting ya, awak berniaga melalui Anaidar. You dapat bonus. Yang bayar bonus siapa? Anaidar. Silap. Yang bayar bonus awak bukan Anaidar. Pembeli yang bayar bonus awak. Betul tak betul, Cikgu Rosman? Ya, betul. Yang bayar bukannya Anaidar. Anaidar cuma mengurus, mentadbir. Tapi yang bayar awak punya bonus is the customer. Customer yang beli barang, dia bagi awak bonus dan pendapatan tu. Rezeki dari Allah lah. Jadi berapa orang?
yang menonton ni dan yang akan menonton kemudian. Ya, InsyaAllah. Yang mendoakan para customer. Ya Allah, selamatkan semua customer yang beli barangan daripada aku, Ya Allah. Dan yang akan membeli barangan dari aku, Ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang ada masalah selesaikan, yang bergaduh damaikan, ya, yang ada kekurangan lengkapkan, yang ada hutang langsaikan, Ya Allah. Berapa orang doakan customernya? Dan ikut survey yang saya buat, adalah 3-4%, 5% ya, orang yang terlibat dalam MLM atau perniagaan ni yang teringat mendoakan customernya. Kebanyakannya terlupa. Ingat pesan Nabi, barang siapa tidak berterima kasih pada sesama manusia, sebenarnya tak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sabda Nabi, barang siapa tidak berterima kasih pada sesama manusia, ya, kalau awak berterima kasih kepada anak edar, pengurusan anak edar, awak bersyukur pada Allah. Jadi kalau awak terlupa nak doakan, berterima kasih pada anak edar dengan doakan pada pengurusan dan kepimpinan lah, kepemimpinan, all the leaders. Ya, kalau awak terlupa nak doakan, dan awak tak berterima kasih pada anak edar. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, sabda Nabi, tak tahu bersyukur pada Allah. Berkat tak agak? Berkat tak agak rezeki awak? Tak berkat lah. Inilah dia nak cari keberkatan. Please ya. Ni yang saya cakap ni praktikal tau, bukannya teori lah. Silakan saya cakap teori. No. Ni benda yang praktikal. You can do it. Thousands and thousands of people have done it. Ya. Yeah? InsyaAllah. Let's do it. 4. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 5. Untuk dapat keberkatan dalam bisnes macam ini, pastikan anda, untuk mereka yang sudah berumah tangga, wajib dapat sokongan, dokongan pasangan. Untuk mereka yang bujang ataupun ialah ibu tunggal, bapa tunggul, ya, kena dapat sokongan keluarga lah. Ya. Bapa tunggul pun ada juga. Ya, so pastikannya. So ada juga orang selalu cakap kat saya, bisik kat saya, itulah kadang ke sini orang perempuan kan berniaga dengan hebat, sungguh-sungguh nak menolong keluarga, tapi kadang suami rasa terabai, rasa kadang jealous sebab isteri punya bonus sampai 15, 20 ribu, 30 ribu. Suami gaji dalam 6 ribu, 7 ribu, jadi dia rasa rendah diri. Itu yang kata, apa awak ni kita sampai buat? Oh, dia cari pasal. Ya, patutnya sama-sama tolong anak dan sebagainya. Tapi itulah ada lah. Ya, ini ujian lah, ujian sebagai seorang usahawan. Jadi sokongan pasangan amat-amat penting. Jadi bila kebanyakan, saya yakin kebanyakan usahawan dalam anak anda ni orang perempuan, sebab orang perempuan ni yang pandai menjual dan memang ada minat, dan kadang-kadang tu ada dia punya kata tu knack ya, ataupun skill ya, dia lebih selesa dengan benda-benda dan barangan yang diedarkan oleh anak edar ini. Saya yakin Cikgu Rosman, berapa peratus ejen orang perempuan cikgu? Saya rasa dengan 98% perempuan. Allah. Betul lah tu. Terima kasih cikgu. 98%. So memang tak ada isu lah sekarang. Memang betul lah tu. Jadi kena dapat, kalau orang yang sudah berumah tangga dapat dokongan, sokongan, kerjasama dan doa para pasangan suami, dan untuk orang bujang kena dapat sokongan keluarga untuk dapat keberkatan. Yes, you may get berapa ribu, puluh ribu pun bonus, tapi kalau suami tak redha, tak berkat. Bila tak berkat tu fahamlah kan impaknya. Keluarga pun kocar kacir, anak-anak jadi tak betul, rumah tangga tak bahagia, you pun tak seronok, tak bahagia. Sebab kata Cikgu Rosman tadi lah, ya. Macam mana nak rasa bahagia sangat, ya. Bahagia sangat semasa terlibat dia, walaupun dah 30 tahun dengan anak edar. Cikgu Rosman bahagia sebab dia betulkan dia punya niat untuk berapa banyak zakat yang nak dikeluarkan. Wow. Saya banyak belajar benda baru tiap hari, ya. Nombor 5, sokongan pasangan dan keluarga. Nombor 6, nombor 6 berkaitan, ya. Nombor 6 berkaitan juga untuk dapat keberkatan, ya, kerja keras, yes. Kita kena kerja keras, kena sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa seimbangkan work-life integration. Artinya, kerja dengan anak edar, kadang ada, kebanyakan ni pula ada yang jadi cikgu, ada yang jadi kerja kerajaan, ada kerja sendiri, di samping jadi ejen ataupun pengedar kepada anak edar. Ya, so saya faham tu. So kena ada work-life integration. Kerja hebat, rumah tangga jangan terabai. Kerja hebat, di rumah jangan abaikan. Jadi kat rumah terus. Jadi saya nak bagi satu tip lah, ya.
Kalau katalah kita dah kerja penat, ya, macam-macam ke hulu kilik, so, kadang bila balik dah penat, jadi kadang susah nak senyum. So sebelum balik rumah, duduk kat kerusi, duduk somewhere, programkan otak. Ya, programkan otak. Kata pakar guru saya, temukan ibu jari dengan jari tengah. Temukan ibu jari dengan jari tengah, letak atas peha macam tahiyat. Kanan kiri peha kanan, peha kiri. Macam tahiyat. Lepas tu pejam mata sambil niat. Ya Allah, aku hari ni dah buat kerja selama 4-5 jam ni. Aku penat sangat, Ya Allah. Ya, tapi biarlah aku bila sampai ke rumah, aku good mood. Aku tak penat. Aku ada tenaga. Aku happy. Aku ceria. Aku bersemangat. Aku tak penat, Ya Allah. Saya, masa umur saya 36 tahun, saya nak jadi profesor yang termuda dalam bidang saya. Orang lain ajar 1 subjek, saya ajar 3 subjek. Orang lain ada 5 orang advisee ataupun pelajar di bawah seliannya, saya ada 15. Orang lain buat 1 research, saya buat 3 research. Saya nak jadi profesor yang termuda dalam bidang saya. Kesannya, saya sangat stres. Sampaikan doktor kata, kalau saya sikit lagi risau, putus urat saraf, saya mati ataupun jadi koma sepanjang hayat. Jadi apa saya nak buat, saya tanya dia, awak pakar psikologi, fikir sendirilah, kata doktor. Doktor Hassan ni kawan baik saya. So saya ambil 6 bulan untuk menghisap diri saya dan saya amalkan semua yang saya share sikit-sikit tadi. Dan saya amalkan lagi benda-benda lain untuk kurangkan stres saya. Selepas 6 bulan, saya jumpa Dr. Hassan, datang kata, oh stres awak sekarang daripada 95% masa jumpa 6 bulan lepas, sekarang turun ke stres seorang baby yang diapernya basah, iaitu 50%. Sampai sekarang saya maintain stres saya sekitar 50%. Setelah kita seimbangkan, saya programkan otak saya sebelum balik. Saya balik rumah, saya senyum, good mood. So pesan Nabi, jangan masuk rumah tanpa membaca bismillah dan qul huwallah. Nabi bersabda, barang siapa baca basmalah dan al-ikhlas, qul huwallahu ahad tu sampai habis, senyum, masuk, memberi salam dan masuk kaki kanan, penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta, tak miskin iman, tak miskin kasih sayang, tak miskin kemaafan, tak miskin kebahagiaan. Jadi cara mana kita nak betul-betul dapat keberkatan dan kaya raya? Jangan masuk rumah sebelum bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senyum. Assalamualaikum, masuk kaki kanan, senyum. So masuk rumah terus peluk, cium pasangan, peluk anak-anak. Dan sebelum balik tidur program, wahai Allah, aku sampai ke rumah, aku good mood, aku ceria, aku tak penat, aku bersemangat. Dan Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Nya. Maksud hadis kursi, Allah bertindak seperti mana yang kita fikirkan. So jangan takut, ya. So kerja keras, yes, tapi kena ada work life integration. Programkan otak sebelum balik, akan dapat keberkatan. 6. Nombor 7, minat dan committed kepada perniagaan. 9/10 rezeki dan perniagaan. Walaupun awak ada kerja lain, jadi cikgu ke, jadi pegawai ke, jadi apa ke, kerajaan swasta atau kerja sendiri, ya, awak jadi pengedar mana edar, silakan, bagus. Tapi ingat, ya, 9/10 rezeki dan perniagaan bermaksud 9/10 risiko, 9/10 masalah, 9/10 cabaran juga dalam perniagaan. Jadi kena bersedialah, ya. Awak nak rezeki 9/10 tapi risiko tak nak, ya, kerja kuat tak nak, masalah tak nak, macam mana? Tak acilah. So mesti minat dan committed kepada perniagaan, seronok dan bersyukur dan redha. Nombor 7, nombor 8. Kita kalau nak jadi hebat, kita tak boleh kerja seorang-seorang. Ya, kita tak boleh kerja seorang-seorang. Kita kena ada geng. So untuk berjaya dan dapat keberkatan, jadilah pemimpin yang berkualiti. Jadilah ketua yang berkualiti. Bimbing anak buah, bimbing downline, ya, doakan mereka, maafkan mereka, doakan mereka, maafkan mereka, bimbing mereka, ya. Dan satu lagi tip yang saya nak bagi sekarang, setiap kali jumpa downline, setiap jumpa kawan-kawan, setiap kali jumpa customer, setiap kali jumpa siapa-siapa pun, jangan lepas-lepas kita nampak orang terus macam saya nampak Cikgu Rosman tadi. Kalau yang dulu-dulu saya kenal tengok Cikgu Rosman, saya tengok aje lah. Oh, Cikgu Rosman dah berumur juga cikgu ni rupanya. Ya. Itu saja. Tapi Fadilah Kamzan sekarang mudah-mudahan bila saya nampak je Cikgu Rosman, saya terus hantar gelombang daripada hati saya. Wahai Allah, aku sayang hormat orang ini kerana Engkau, ya Allah. Kau bagi dia kehebatan. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia ada penyakit, sembuhkan. Kalau dia ada hutang, langsaikan. So, mulai hari ini,
Setiap kali kita jumpa sesiapa depan kita, jangan sekadar pandang orang itu tapi hantar gelombang dari kalbu kita. Wahai Allah, aku sayang dan hormat orang ini kerana Engkau ya Allah. Kau bagi dia kehebatan, kecemerlangan, selesaikan masalah dia ya Allah. Bila kita doakan sahabat kita dalam diam, malaikat doakan kita benda yang sama. Kalau kita nampak sahabat kita yang belum beriman, ya, semua orang dilahirkan Islam. Semua orang dilahirkan Islam. Jadi mereka yang bukan Islam, mereka kena revert. Bukannya mereka convert, revert balik. Dia kena patah balik ke agama asal. So yang namanya revert. Ya, so bila nampak, kata Imam Ghazali, bila kamu nampak orang jahat, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Sebab orang jahat mungkin sebab bertaubat, kamu belum mati nanti, kamu mungkin tak sempat nak bertaubat. Yeah. Dan bila kamu nampak orang bukan Islam, orang yang belum Islam depan kamu, jangan sangka mereka akan sedemikian sampai mati. Mungkin sebelum mereka meninggal dunia, mereka dapat hidayat. So, tugas awak, tugas saya, nampak aja sahabat-sahabat kita yang belum revert, kita, wahai Allah, aku sayang kawan aku ni kerana Engkau ya Allah. Bagi dia hidayat ya Allah. Tolong bagi hidayat. Kesian dia kalau meninggal dunia dalam keadaan yang tidak beriman. Kesian dia ya Allah. Paling kurang, paling miskin, paling tak kuat iman, kata Nabi. Dalam hati. Please ya. Barulah kita jadi orang yang lebih berkualiti, jadi ketua yang berkualiti, jadi sahabat yang berkualiti. 8. Nombor 9, berdaya saing dengan sehat. Berdaya saing. Kita kena compete dengan orang lain. Tapi ingat, kita tidak ada saingan. Maksudnya, rezeki dia punya, rezeki aku punya. Yang aku kena pastikanlah, buat yang terbaik, pastikan aku dapat apa yang Allah nak bagi ke aku. Kita tak boleh ambil rezeki orang. Kita tidak boleh ambil rezeki orang. Tak boleh. Aku kalau buat cara betul, mungkin aku dapat share dia. Tidak. Rezeki kita punya. Tetapi berapa banyak rezeki kita tak tahu. Tapi Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa allaisa lin insani illa ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. So biasanya kalau usaha dengan betul, niat dengan betul, doa dengan betul, Allah akan bagi yang sesuai dengan usaha kita. Commensurate with our effort. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. So what's the problem? So berdaya saing dengan sehat, jangan dengki, jangan khianat, jangan bersangka buruk kat orang sebab ya Allah ya Tuhan, rezeki aku punya, rezeki dia punya. Jodoh aku punya, jodoh dia punya. Tak boleh. Ya, contohlah ya. Okey. Nombor 10. Teratur dan turut dan sistematik. Teratur dan turut dan sistematik. Zaman sekarang, sama ada kita punya marketing online, offline, kena ada sistem, ada database. Ni semua you all dah tahu. So kena sistematik dan pastikan teratur, tak pening kepala. Kat rumah pun sistematik. Ya, maaf ya. Saya kalau masuk balik je rumah, saya akan tanggalkan jam, Fitbit saya ni yang mengukur berapa langkah saya jalan. Cincin saya ni saya akan letak satu kotak. Ya, kunci kereta kat situ, duit-duit saya letak kat situ. Ya, so besok pagi saya nak ambil cincin ke, nak ambil jam ke, nak ambil Fitbit ke, kunci kereta semua satu tempat. Tak ada pening kepala. Mana kunci? Mana cermin mata? Mana? Saya tak cermin mata lah. Tapi semua satu tempat. Jadi isteri saya tahu. Jadi saya tak pening kepala. Sistem, ada sistem, senang. Saya balik rumah mesti senyum. Saya balik rumah mesti senyum. Saya balik rumah mesti senyum. Dan sebelum masuk rumah mesti bismillah, Allah, senyum, assalam, kaki kanan. Sistem. Ya, saya sebelum tidur saya dapat tanya, solat taubat, istighfar. Maafkan semua orang. Kalau nak banyak istikharah silakan. Nak sembahyang hajat silakan. Tutup dengan solat witir. Berapa orang malam tadi solat witir? Berapa orang malam solat witir? Saja nak tanya, bukan nak cari salah orang. So jangan sampai tak witir. Sebab Allah itu witir, Allah itu ganjil, Allah suka kita berwitir tiap-tiap malam sampai mati. Tiap-tiap malam, bukannya mesti tunggu tarawih. Tiap-tiap malam sepanjang tahun. So malam ni kita witir. Tengok apa jadi pada hidup kita, Masya Allah. Berapa orang pagi tadi sempat duha? So saya pesan kat diri saya ni, jangan tinggalkan duha. Dan Nabi duha 4 hingga 8 rakaat. Walaupun kita boleh buat duha 2 hingga 12 rakaat, tapi Nabi buat 4 sampai 8. So kita buat paling kurang 4 rakaat. 2. Nak buat 4 rakaat pun boleh sekali. Boleh. Ya? Okey. Ada sistem lah. Jadi ada teratur dan sistem. Sistem ni bukannya mesti cara kerja saja. Ya, hidup kita pun ada sistem. Jangan lupa bangun pagi senyum, angkat tangan doa, berkat. Nak keluar rumah pasang niat, 10 niat. 1 pun boleh, tapi kalau 10 tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10 sempurnalah. Walaupun ayat itu tentang dam haji, tapi kita gunakan sebagai satu kata ibrah lah, pengajaran. Why not kita pasang banyak niat? Sebab niat yang baik belum buat pun dapat pahala.
Kalau buat apatah lagi. So Allah akan bagi kita kekuatan, semangat dan keberkatan ya. Okey. So masa dah habis, so saya nak just lari summarize saja ya. Pandai menjual ya, itu satu perkara ya untuk dapat keberkatan. Cari rahmat dan elak istidraj. Ingat ya, ada orang yang tak semayang pun rezekinya melimpah ruah. Ada yang kurang ajar tiba-tiba rezeki melimpah ruah. Rupanya dia dapat istidraj, bukannya rahmat. Rahmat ialah pemberian Allah pada orang yang Allah sayang. Ketahuilah, orang yang Allah berikan nikmat walhal dia bermaksiat, Allah telah istidrajkan pemberian Allah pada orang yang Allah benci. Istidraj ya. Jangan kita dia tak semayang pun okey. Jangan ya. Itu untuk orang yang Allah beri istidraj. Masalah orang yang belum berani ya. Berterusan belajar, keep on learning. Datang program macam ini, datang apa-apa majlis ilmu datang. Ya, pergi attend, listen, online dan sebagainya. Ya, bersedia untuk berubah. Cara baru, hasil pun baru. Cara lama, hasil lama. Tapi kalau cara lama nak dapat hasil baru, gila, kata Albert Einstein. Orang gila ialah orang yang melakukan benda yang sama berulang-ulang kali, mengharapkan hasil yang berbeza. Gila. Jadi kena cara baru. Dan akhir sekali lah untuk pagi ni, hari ini, bantu orang lain dengan ikhlas. Bantu orang dan satukan hati. Dan satukan hati ialah doakan orang, maafkan orang, bantu-membantu, ya, ingat memperingatkan dan hantar gelombang sayang. Hantar gelombang sayang. Ya, wahai Allah, aku sayang orang ini kerana Engkau ya Allah. Selamatkan dia. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Jadi untuk pastikan semua customer pandang awak dengan sayang, you hantar gelombang sayang pada customer. Untuk pastikan sahabat-sahabat kita semua sayang kat kita, kita hantar gelombang sayang. Untuk pastikan bos-bos kita sayang kat kita, hantar gelombang sayang kat mereka. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Itu dia. Ya, sempat kencangkan. Saya dah janji tadi 1 jam setengah. So, ya, insyaAllah kita akan hantarlah nota dan doa-doa, senarai doa pada pihak sekretariat dan dapat membantunya. So, minta ampun, minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki sebab orang tu ni banyak cakap, banyak silap, banyak dosa. Takut-takut nanti tak terbabat, tak terbawa, tak beban ya sampai ke alam barzah. So, minta ampun ya. Tok Abahnya, saya bahasakan diri saya Tok Abah, mendoakan anda semua yang dapat menonton pagi ni supaya sentiasa Allah berikan hidayat, rahmat dan keberkatan dan Allah bagi anda kekuatan untuk mengamalkan benda baik yang kita amalkan. Kalau belum amalkan lagi, kalau sudah akan dapat kekuatan untuk istiqamah dan tolong sampaikan pada orang lain yang tak dapat bersama sebab bila kita sampaikan pada orang lain kita akan dapat kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kongsi terlampau banyak ya. Terlampau banyak input-input yang Datuk kongsikan ya. Yang saya rasa Allah catat terlampau banyak, 3-4 muka surat tak habis lagi catat ni. Ya, itu baru sekadar 10-11 tips yang Datuk kongsikan tentang untuk mendapatkan keberkatan dalam perniagaan ya, yang tu. Dan jadi pihak Anaidar ya mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk ya, jazakallahu khair ya, moga Allah beri keberkatan ya. Dan kita jugalah tak lupa nak ucapkan sekali lagi lah selamat hari lahir ya pada Yang Mulia Datuk ya, moga senantiasa sihat dan ceria ya. Amin, amin. Dan usia yang diberkati ya. Dan berbahagia, pastinya kita nak kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat sama keluarga ya. Yang tu-tulah saya duk ingat 49 lagi. Rupanya Allah masih. Itulah antara tips yang kita kata, bila orang ceria dia akan sentiasa nampak muda ya. Jadi insya-Allah kita ada slot lagi dengan Datuk pada bulan hadapan ya. Pada bulan hadapan ya. Itu iaitu pada 20 Ogos Datuk. Sekali lagi kita ada slot pada 20 Ogos. Masa sama 11 pagi iaitu di Facebook Sarikama HQ juga. Tajuk dia untuk sekali lagi ni kita kata 23 kunci pembuka pintu rezeki. InsyaAllah kita panjang umur dapat kita berkongsi tip dengan Datuk. Dan sekali lagi terima kasih banyak. InsyaAllah moga Datuk senantiasa sihat lah. Moga Datuk akan senantiasa dapat berkongsi ilmu-ilmu mutiara-mutiara. Dan betul lah macam Datuk kata tadi ya. Moga kita kata harimau mati meninggalkan belang kan. Jadi biarlah bila mana kita tak ada nanti, inilah semua akan menjadi saham. Saham untuk kita di akhirat sana dan saham ini biasa mengalir ya, tak putus-putus. Itu yang kita harapkan. Jadi itu juga penyiaran Anaidar ya. Jadi sukalah saya nak sebut sikit juga Datuk ya. Alhamdulillah ya Anaidar kita untuk tahun 2020 ni kita mulakan satu projek baru dengan produk Dairy Gamat. Alhamdulillah.
tempoh 6 bulan kita telah berjaya membayar hampir 500,000 bonus dan insentif pada ejen kita. Ya, 6 bulan. Ya, dalam tempoh 6 bulan ni alhamdulillah. Ya, walaupun ramai yang diuji dengan PKP-nya, diuji dengan sempitnya hidup dan sebagainya, Allah berkat rezeki yang kita dapat ya. Jadi betul macam kita selalu sebut ya, bila berkat ni yang sikit kita rasakan banyak, yang sempit kita rasakan luas, betul. Kan? Jadi sama-sama lah kita senantiasa jadi seorang kita kata apa, jadi khalifah di muka bumi ini yang senantiasa menyebarkan kebaikan pada umat. Di samping ialah kita kata kita berniaga, kita nak untung, tapi sebenarnya kita nak berkongsi kebaikan ya. Hasil produk-produk kita dah alhamdulillah lah di Aneida kita senantiasa bersyukur sebab kita ada banyak yang senantiasa memantau lah. Khususnya sistem duit yang kita nak bawa masuk adalah cara yang betul insyaAllah ya alhamdulillah ya. Jadi lagi Datuk ya, insyaAllah kita akan lagi. Dan terima kasihlah juga pada rakan-rakan penonton di luar sana yang saya tengok dah setakat share tadi. Saya buka sekejap, saya tengok dah lebih pada 4,000 orang yang sedang menonton sesi kita ni ya. Walaupun kita nampak itu tak ramai mana, tapi dah tengok ya Allah ramainya 4,000 lebih dalam masa sekejap. Jadi dan yang di share pun lebih pada 300 share dah setakat ni saya tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmu inilah yang akan menjadi sahabat kita semua. Jadi sama-samalah kita menyebarkan kebaikan, memakmurkan kebaikan. Dan suka juga saya nak kongsi di sini sebelum akhirnya, iaitu pada hari 23 Julai ya, pada 23 Julai ya, iaitu minggu hadapan ya, 23 Julai. Hari ini 16, 23 ya. Julai. 25 Julai ya, kita ada slot bersama Tuan Amin Idris ya, Tuan Amin Idris ya, minggu depan ya insyaallah, iaitu tentang 7 rahsia manage rezeki ya. Dan begitu juga ya untuk hari Sabtu ini untuk rakan-rakan niaga Aneida insyaallah kita ada kita ada slot bersama dengan Dr. Azura bagi menggantikan sesi Tuan Dharma yang tidak dapat berprogram dengan kita pada hari Sabtu nanti. InsyaAllah kita akan sebarkan dalam grup. Mohon untuk mendapatkan maklumat terkini. Jadi terima kasih banyak. Kita sudahi dengan majlis kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.